kes Niloufar ni sebenarnya, bila dia sedang memberi jawapan, kenapa netizen merasakan yang dia tak berempati. Secara teknikal dia betul lah. Betul tak Ustaz? Dia bagi jawapan dia. Teknikal. Technically betul. Dia punya teknik ni sebenarnya, ini teknik adalah untuk orang yang mendengar, terutama sekali kalau keluarga dengan rakan-rakan. Teknik dia adalah untuk mendengar emosi dia. Mendengar emosi dia Kan. Apakah kalau kawan atau family yang kena buat bila orang mengadu? Apa jawapan dia sini? Apa jawapan? Saya tanya balik. Saya tanya balik. Assalamualaikum dan Ramadan Karim kepada semua penonton. Selamat datang ke podcast Borak-Borak Rumah Tangga, podcast di mana kami akan mengupas isu rumah tangga dari perspektif Islam dan teknik perhubungan moden untuk sesiapa yang sedang mengalami isu rumah tangga ataupun keluarga ataupun kawan-kawan di sekitar mereka. Ini adalah episod keempat dalam siri khas Ramadan bagi membantu pasangan yang mungkin setengah struggle, serabut ataupun ada anxiety nak menyambut Ramadan dalam situasi yang berbeza dengan Ramadan yang sebelum ini. Saya Luqman Makhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Zafrul Nordin, pengasas My Sakinah. Masya-Allah. Kalau kita semua sudah bersedia, jom kita mulakan episod ini. Zaf, how are you? Alhamdulillah. Rasa penat sikit lah, dah setengah Ramadan ni. Macam mana pengurusan dengan klien-klien? Alhamdulillah. Tapi ada kita pun mungkin nak kompres lah, nak buat banyak kerja. Allah. Sebab satu perkara menarik yang saya buat, saya amalkan adalah saya tutup company untuk 10 malam terakhir. Seriously? Ya. Tak pernah dengar ni. Boleh masuk dalam ni lah. Buat daftar dalam apa, bukan gini siapa, rekod Malaysia book record. Dan 10 Ramadan syarikat tutup. Sebab saya beberapa tahun lalu ada satu kempen ni dipanggil Go Hijri First. Go Hijri. Go Hijri First. Go Hijri First. Maksudnya? Dia nak dia promote untuk entrepreneur ataupun siapa dalam bisnes untuk nak design bisnes mengikut bulan-bulan Hijri. Okey. Jadi macam di My Sakinah pun saya cubalah, saya suka kan, saya belajar pasal kalender Hijri semua dan saya cuba aturkan semua kerja-kerja My Sakinah mengikut bulan Hijri. Okey. Dan kita punya annual planning sebenarnya, annual planning kita adalah daripada Ramadan ke Ramadan. Okey. Dari orang kalau bertanya saya kan, bila My Sakinah ni bermula, saya kata Ramadan 2022. Okey. So ni kira Ramadan ni ulang tahun lah ni. Ulang tahun lah. 2 tahun. Baik. Okay. Dan apa yang saya buat tu ialah bila saya nak tutup 10 malam terakhir ni, saya masih nak produktif. Jadi saya kumpulkan cuti-cuti daripada hari-hari lain, saya letakkan di bulan Ramadan. Okay. Saya duduk dengan lawyer. Saya tanya kat dia, macam mana saya nak ubah beberapa cuti-cuti kan. Dia kata okey, lawyer saya kata 5 hari awak tak boleh ubah. Hari Labor Day, Merdeka, Hari Malaysia, Hari Raya dengan Agong punya birthday. Ya, hari yang tak boleh nak ni kan. Tak boleh main-main. Itu you tak boleh touch. Tapi hari-hari lain you boleh ubah. Cuti umum yang lain yang ada dalam kalender tu boleh diganti dengan apa. Betul. Semua kan. Jadi kami di My Sakinah, Hari Cina kita kerja, Christmas kita kerja, Deepavali kita kerja. Okay. Tapi kita alhamdulillah kita tutup lah 10 malam terakhir. Menarik, boleh balik kampung awal lah. Ya. Tapi mana fokus sebenarnya ialah kita ambil roh tu untuk nak isi masa dengan ibadah lah. Ustaz pula malam terakhir, 10 malam terakhir kerja macam mana? Kerja makin sibuk ni. Kerja buku nak siap ni sebelum Ramadan, sebelum balik cuti. Ala kulli hal ambil semangat Ramadan tu sendirilah. Bukan Ramadan ni bulan kita orang kata cool down, tapi bulan lebih kita bersemangat lah. Sebagaimana kita tengok sirah-sirah Nabi kan. Boleh share sikit lah, saya tahu Ustaz ni tengah tulis buku keempat, jilid keempat kan. Boleh share dengan pendengar kita ni kan, sedikit lah. Doakan Zaf, doakan semua yang mendengar, yang menonton, doakan Allah mudahkan urusan untuk dapat siapkan buku Asam Garam 4 dengan fokus Asam Garam Rumah Tangga Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Tadi sebelum datang sini pun duk pulun tu juga, walaupun balik dari kampung tu collapse kan, dan siap satu kisah sangat-sangat memukau lah. Banyak sangat kisah rumah tangga sahabat Nabi yang boleh kita jadikan panduan teladan yang saya nak kongsi sangat-sangat lah kepada Zaf terutamanya, dan juga kepada ni lah kita punya sahabat-sahabat pendengar dan penonton.
Oh, kalau tulis buku bulan-bulan Ramadan ni lagi feel Ustaz Dia lagi feel, kita ingat tu sebagai perjuangan. Masing-masing kita adalah perjuangan masing-masing lah. Guru dengan gurunya, Zaf dengan Zafnya, kita begitu. Dan kita gandakan niat tu lah. Ini perjuangan kita buat untuk umat, dapatlah mudah-mudahan pahala tu. Zaf, tadi sebelum kita mula, dapatlah apa daripada staf Ammar, apa kita nak bincang hari ni kan. Menarik lah. Itu 10 Ramadan. Yang kedua, ada juga isu, katanya ada juga isu semasa yang nak diangkat sebelum pada ni. Apa ceritanya? Banyak senarai isu semasa tu. Apa cerita isu semasa yang nak disentuh sedikit sebanyak ni? Yalah, antaranya saya tengok tim kita dah, bila dia buat kajian dia kan, dia bagi kita laporan. Saya tengok satu isu semasa yang mungkin kita nak sentuh adalah isu Niloufar dengan Nabil kan, di mana dia dikecam lah, memberi satu nasihat yang rasa ni tidak berempati. Saya baru dengar tadi apabila Ammar tunjukkan video tu. Nak cakap jujurnya baru tahu apabila diberitahu ni, baru tahu ada isu ni. Maaf saya duduk dalam gua kan. Dengar video tu dan tak erti nak komen apa, cuma Zaf ni apa pandangannya? What do you take on that issue? My take ya, Ustaz ni orang bagus sebab dia tak biasa nak, orang kata tak sibuk-sibuk lah nak tahu pasal hal orang lain kan. Jadi datang podcast ni boleh Ustaz kan, kita kena mengupaskan isu semasa kan. Itulah yang macam episod lepas pun agak terganggu Ustaz. Terganggu jugalah kena isu-isu buatlah gitu. Tapi cakap jugalah kan sikit banyak. Alhamdulillah kita bercuba lagi, tak nak sampai cakap benda tak patut lah, mengumpat orang lain sebagainya. Tapi saya lebih tertarik dari sudut saya macam ni Zaf. Saya tengok dia ada kaitan dengan kemahiran Zaf ataupun di pihak My Sakinah sendiri dari segi sudut datang aduan kan, datang orang tu mengadu gini, meluahkan. Jadi saya lebih nampak macam mana Zaf handle kalau kes umpama orang datang tu, handle macam mana, apa yang berbeza banding yang apa sahabat DJ kita lakukan. Itu yang saya lebih nak tahu. Kalau saya clue tau aku cakap apa begitu. Saya cuba memberi pandangan sikit, dan kita bukannya nak mengumpat orang lah kan. Sebab saya rasa bila saya tengok video, tim saya tunjuk video tu pun, saya rasa ada learning point daripada video tu. Bila saya tengok video tu, pertama sekali saya percaya yang Niloufar dengan Nabil sebenarnya niat dia baik. Tengok tu dia. Saya tengok niat dia baik kan. Sebab saya study dia orang punya body language. Semasa caller tu senang bercakap, saya tengok Niloufar pun dia tak badan dia macam ni kan. Lepas tu dia dia cross tangan dia. Lepas tu dia macam betul-betul dengar. Nabil pun betul-betul dengar. Boleh nampak lah. Gesture tu. Nampak lah betul dengar kan. Tapi gesture tu saya nampak bila dia betul dengar tu seolah-olah dia tengah memikirkan jawapan. Saya nampak macam tu lah. Memikir macam mana nak jawab ni. Ini saya punya tanggapan saya ambil assumption saja. Dan memang tu pun expected oleh dia kan. Betul kan. Jadi saya rasa dalam kes ni bukannya isu dia tidak berempati. Tetapi saya rasa mungkin isu dia kekurangan skill ataupun latihan dalam mengendalikan kes-kes macam ni. Macam mana dia nak respon apabila seorang tu meluahkan perasaan. Dan saya buat beberapa nota ni, saya nak make sure nota saya ni. Dia macam ni dia kalau kebiasaan lelaki ni, kalau pengadu tu lelaki tu dia bersifat dia nak mencari solusi kepada masalah dia. Dia nak solve masalah tu. Setuju. Direct. Bagi saya jawapan direct macam mana saya nak atasi isu ni. Kebiasaannya kalau wanita, dia orang nak meluahkan perasaan, nak bercakap tentang isu ni. Dia nak meluahkan, dia cakap kan. So kalau saya bagikan secara rumusan, man dia nak solve the problem, perempuan dia nak talk about the problem. Dia nak meluahkan perasaan je. Jadi bila saya baca ni, bila saya tengok video-video ni, bila saya dengar caller tu dia tengah meluahkan perasaan, kalau ini mungkin akan jadi learning point kepada sesiapa yang kat luar sana, mahupun kalau anda sedang mendengar luahan daripada keluarga atau rakan sekerja kan. Bila dengar tu, kita sebenarnya kena mendengar apa yang di sebalik kata-katanya. Bukan perkataan dia. Apa yang dia berkata tu, perkataan dia, kita kena mendengar emosi dia. Yang tu lah orang tak biasa, tak nampak lah benda tu kan. Betul. Tapi kita dapat pelajaran tadi. Beza pertama lelaki dan perempuan dulu lah. Kalau datang lelaki, tahu dia
aspek jangkaan dia begitu. Nak selesai kita bagi cadangan kalau ada. Kalau perempuan lebih kepada kita orang kata bagi telinga. Betul. Baik. Kita kat My Sakinah pun kalau datang kita akan tanya suami ke isteri. Kan sebab kadang dia WhatsApp tak tahu kan gambar dia apa macam mana kan. Kita tak boleh assume lelaki memang tim kita lebih kepada cepat-cepat bagi dia solusi. Dia tak nak cerita panjang kan. Tell me how to solve it, berapa banyak, how much, berapa cost dia, berapa lama kan. Kalau perempuan kita kena biar dia bercakap. Biar dia meluahkan perasaan bercakap dulu. Menarik kan gitu kan. Jadi bila kalau dekat sini saya tengok macam kes Nilofa ni sebenarnya bila dia sedang memberi jawapan, kenapa netizen merasakan yang dia tak berempati kan? Kita pertama sekali kita kena bertanggapan baiklah kan, yang dia sebenarnya betul nak bantu. Saya tengok dia Nabil pun nak bantu secara teknikal dia betul lah. Betul tak Ustaz dia bagi jawapan dia? Betul jawapan. Technical dia betul. Cuma mungkin masa tu, situasi tu lah, itulah ada faktor-faktor lain lah kan. Betul. Nak komen pun tak reti. Jadi dia punya teknik ni sebenarnya ini teknik adalah untuk orang yang mendengar, terutama sekali kalau keluarga dengan rakan-rakan. Okay. Teknik dia adalah untuk mendengar emosi dia. Emosi dia kan. Macam saya dengar caller tu emosi, saya dapat tangkap beberapa emosi. Pertama memang emosi yang dia kena abandon, ditinggalkan. Kan? Satu, ya. Kedua adalah emosi saya panggil broken trust. Dia punya kepercayaan, dia memang bergantung kepada orang ya. Dia kepercayaan dah dikhianati. Rasa dah dikhianati. Jadi kepercayaan pada, kalau kira kes tu kepercayaan pada mak dia lah, si betul. Mak dah khianati. Okay. Sebab dia masa tu baru 13. Ya, kan? Dia baru 13, baru nak jadi dewasa kan. Dia masih bergantung paut kepada ibu bapa dia. Dia belum berdikari lagi kan. Dan yang terakhirnya emosinya adalah dia rasa tidak selamat di dunia ni. Kan dia macam dia berkata, saya bila ada relationship dengan orang baru tak tahu boleh percaya ke tidak. Kesan. Kan? Kesan dia lah. So dia rasa dunia ni tidak selamat untuk dia. Dia tidak rasa safety. Dari segi safety, dari segi emotional safety. Tu antara bentuk trauma ke tu? Saya boleh katakan itu trauma juga, meninggalkan trauma juga. Sebab kita kalau Ustaz dengar balik caller tu, boleh dengar trauma dia, boleh dengar dia punya kesedihan, dia punya keparitan dia kan, kesakitan dia. Lah dengar sekali tadi pun kan. So kita kena dengar emosi dia. Dengar emosi dia. Baik. Jadi bila kita tahu perempuan yang memang dia nak menceritakan tentang isu dia kan, apakah kalau kawan atau family yang kena buat bila orang mengadu? Apa jawapan dia sini? Apa jawapan saya tanya balik? Okay, tanya balik. Sebab saya tak ada jawab. Okay, boleh. So sebenarnya kalau ustaz ke siapa ke yang pendengar luar, anda perlu berempati, empathy dan affirm. Okay, empathy dan affirm. Affirm dalam bahasa Melayu apa? Tegas apa? Penegasan. Kita affirm balik lah kan. Kita affirm atau kita validate. Kita validate. Kita berempati dan kita validate. Supaya dia didengari, dia rasa didengari dan difahami. Itu saja. Dia sebenarnya masa tu kadang-kadang dia sangat-sangat bermakna kepada orang dalam kesakitan ni. Bila dia didengari dan difahami, dia rasa yang dia bukan keseorang diri. Ada orang yang faham kesakitan dia. So tak perlu nak komen lebih-lebih lah kan? Tak perlu. Sebenarnya tak perlu. Tak perlu. Kita dengar, kita betul-betul menjiwai, empati, menjiwai. Dia perlukan feedback. Okay. Dia bukannya kita mendengar, betul tak ada feedback. Tak cukup. Tak boleh kan, dia rasa macam kau ni dengar ke tidak. Okay, faham. Jadi kita kena berempati dan kita kena validate perasaan dia. Ini adalah dia apa yang telah dilalui dalam kehidupan dia. Adakah kena sampai kita mengiyakan betul lah mak kau ni je? Bukan. Okay, dia bukan juga. Saya bukan suruh orang di luar. Dia teknik dia bukanlah untuk agreement. Bukan. Ya. Kita walaupun tak setuju dengan dia, tak semestinya kita tak boleh empathize dan kita tak boleh validate perasaan dia. Walaupun kita rasa dia salah, tak ada masalah, tapi kita boleh masih berempati. Okey, saya faham. Memang sakit rasanya bila dikhianati, ditinggalkan kan. Saya ingat semua
semua yang dalam video tu dulu DJ empathy dia menjiwai, cuma respon tu yang Itulah saya kena bagi mungkin kita nak backing sikit lah Niloufar dengan Nabil kan, sebab dia dalam radio mungkin spontan. bukan spontan, mungkin dia perlu memberi jawapan on the spot kan, dia perlu bagikan dalam mungkin radio tu masa pun terhad. Jadi dia kena bagi satu jawapan yang pam macam tu kan. Betul. Jadi mungkin orang salah faham ataupun salah tanggapan yang dia ni tidak berempati bagi jawapan. Kita tak tahu, Allahu a'lam kan. Tapi apa yang kita boleh pelajari daripada isu ni adalah sebenarnya cara-cara nak mengendalikan dan tidak memburukkan keadaan. Dan ia sangat bermakna kepada seseorang itu apabila dia mengalami isu rumah tangga. Kita cerita ini lah podcast borak-borak rumah tangga kan. Ini isu rumah tangga dia, sebab isu rumah tangga dia nanti dia akan membawa kepada rumah tangga dia sendiri. Nampak tak? Saya rasa saya tak kenal caller tu, tapi saya rasa caller tu rumah tangga sendiri dia pun akan terkesan. Dia kata dia nak hubungan dengan orang apa, dia takut-takut kan. Jadi dia bermulanya kata perkahwinan tu dengan satu ketakutan dah boleh jadi kan. Betul. Ada orang bermulakan perkahwinan tu dengan bayangan fantasi semua ke depan, tapi dia mula tu dengan yang boleh kata lebih kepada sudut yang bukan sudut belah yang lebih negatif, lebih takut. Itu satu cabaran lah. Cabaran awal tu dah berlaku. Dia sebenarnya kita kalau dia dalam situasi state macam tu, kita kena bantu dia untuk healing dulu dari apa yang dialami, dilalui. Lepas tu baru kita boleh menceritakan tentang forgiveness, bagaimana dia nak memaafkan mak dia kan. Tapi pertama sekali kita kena acknowledge perasaan dia. Acknowledge sahaja kan, supaya dia rasa okey, dekat dunia ni ada orang yang faham dan dengar kesedihan aku, keparitan aku kan, dan orang faham apa yang saya lalui. Itu saja. Itu dulu. Itu saja kan. Pengajaran. Tapi rasa prinsip tu untuk lelaki dia jugalah kot. Memang ada sama juga. Kalau kan, kita layan sama okey. Dah lah, maknanya yang lelaki datang pun begitu juga. Cuma kita nampak, mungkin kalau kita nampak sudut dia lebih nak cari solution, kita barulah kita tambah bagi cadangan penyelesaian. Tapi secara umum lelaki pun sama juga, nak ke perasaan didengari dia kan. Memang dalam isu rumah tangga pun, bila kita lihat satu rumah tangga tu bila dia berkecai kan, ataupun ada isu pihak ketiga, selalunya kedua-dua pihak pasangan dua perkara: tidak didengari dan tidak difahami. Tidak didengari dan tidak difahami. Itu keyword, insya-Allah. Kan? Boleh belajar, Allah ni ialah kita bukan cakap pasal si pelaku ataupun orang dalam kes tu kan, tapi apa yang kita boleh pelajari andai berlaku kepada kita situasi yang sama. Dan saya secara peribadi, ini yang saya hadapi. Orang datang, orang jangka, membayangkan kita boleh memberi nasihat rumah tangga. Saya selalu begitu. Saya bukannya pakar perunding rumah tangga. Cuma kajian saya kebetulan tumpuan saya tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap macam tu pun berapa kali pun tetap akan ada dari semasa ke semasa orang datang cerita tentang apa hal rumah tangga mereka, masalah macam ni. Jadi point yang Zaf bangkitkan tadi, cara nak handle tu, betul lah, saya tak perasan. Pertama sudut kena beza segi gender dulu kan, lelaki sudut pandang macam mana, perempuan sudut macam mana. Kemudian cara kita empathy saya semua kita sangka baik. Orang yang orang kata didatangi oleh pasangan ataupun orang yang berujian itu, semua akan letak diri nak empathy. Cuma bagi peringkat nak respon tu yang mungkin salah. Saya tambah sikit, empathy dengan simpati berbeza. Okey. Kalau dengar tu, tapi tak ada apa-apa boleh beza juga. Empathy tu kita acknowledge yang dia dalam kesakitan. Macam saya katakan, saya berempati maksudnya nampak dia rasa abandon, rasa dikhianati, rasa tidak selamat. Kita boleh cakap kat dia, okey, saya boleh faham perasaan dia. Macam tu kan. Simpati macam kesiannya kau ni, tak salah, saya kesian kalau aku macam itu, kita bersimpati dengan dia. Dalam kes macam ni, dalam mana-mana kes, jangan bersimpati. Kita kena berempati. Kalau kita bersimpati, nanti kita tertarik dalam kehidupan. Macam kita pula nak bersama-sama dengan dia, sakit dengan dia semua,
Bukan. Itu yang boleh bawa pada kita pun untuk marah sekali tu. Okey, faham. Macam tu. Itu pun kita nanti kita masuk dunia ni, lepas tu kita pun marah sekali. Kita pun tambah tokok tambah semua kan. Itu tak boleh. Baik. Jangan bersimpati, berempati. Hari yang banyak benda lah nak kena belajar. Elok lah ada podcast ni saya sendiri boleh belajar dahulu. Ustaz memang tak boleh lari digan diri. Ustaz adalah penulis buku ni. Yalah, asal garang rumah tangga Nabi ni kan. Mesti orang akan tanya macam-macam nasihat tentang rumah tangga ni. Allah, iyalah. Tapi Allah nak cakap tapi eloklah ada kombinasi dengan masakinah apa-apa pun saya kata. Saya hala kepada Zaf, saya hala kepada masakinah. Saya bolehlah bagi orang kata bukan ilmu tapi maklumat sejarah itu sendiri. Tapi nak mengurus, nak kendali kes-kes ini yang real, yang sebenar ni, ini bukan boleh buat mudah-mudah. Saya dah sentuh buku ni. Saya ada soalan tentang hadis pula. Apa yang hadis yang kita boleh belajar? Mungkin dalam kes caller ni dengan apa yang dilalui, dan betul ke kita boleh berempati dan memberi jawapan tentang kita nak dia faham tentang isu yang apa yang dilalui semua, Ustaz. Kita kena bagi masa dulu. Bagi masa dulu. Bagi masa kita ni. Kita break sekejap. Mungkin Okey, kita break seketika. Okey. Baik. Selamat kembali ke episod keempat siri khas Ramadan podcast Borak-Borak Rumah Tangga, dan kita nak bertanya tentang hadis yang kita boleh pelajari daripada isu caller ni. Baik Zaf, sebab soalan tadi datang mengejut. Saya sama juga tadi, bukan orang yang letak dalam diri sebagai pakar rujuk rundingan dalam hal rumah tangga ni. Saya hadkan diri saya hanya nak cerita tentang apa yang berlaku zaman Nabi, apa yang Nabi buat, sahabat Nabi buat berkaitan dengan isu ni. Saya terfikir beberapa hadis, beberapa babak peristiwa yang berlaku yang boleh kita pelajari. Dalam 2-3 itu kita ambil satu saja dengan masa kita yang ada ini. Saya teringat satu peristiwa yang berlaku kepada Nabi sendiri, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Secara nak banding, bukanlah kita kata yang Nabi lalui nanti yang saya akan cerita ni sama sebagaimana yang caller tu lalui, tak. Tetapi perasaan ataupun keadaan, dalaman emosi Nabi sedikit sebanyak itu sama, dan tidak ada benda yang kita kata sia-sia terbit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam perkataan walaupun dalam satu saat kehidupan Nabi ada petunjuk untuk kita umat dia. Cerita dia begini. Hadis ini ada dalam riwayat Al-Bukhari, dalam buku Asam Garam ada siri yang ketiga. Tak bawa buku tapi ingat ni ada dalam siri yang ketiga. Asam Garam 3, meriahnya rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni masa dalam bab 2 tentang Nabi dengan pak saudara Nabi, iaitu Nabi dengan Hamzah yang kita tahu terbunuh dalam perang Uhud. Dan kita tahu apabila tanya Hamzah siapa yang bunuh dia, ada seorang hamba hitam nama dia Wahsy. Baik. Kisah ni berlaku antara Nabi dengan Wahsy. Wahsy ni dia bunuh Hamzah bukan atas perintah, atas tawaran daripada tuan dia kan. Sebab Wahsy dah Hamzah pernah bunuh saudara kepada tuan dia. Kalau kau bunuh Hamzah, kau merdeka. Sebagai seorang yang menjadi hamba, itulah offer, tawaran yang paling memukau, yang nak jadi orang merdeka. Dia ambil offer tu. Pendek cerita sampai ke perang Uhud tu, dia berjaya bunuh lah. Dia tak bunuh orang lain, dia bunuh tu je. Mana dia bukannya ni. Baik cerita dia. Dan Wahsy akhirnya masuk Islam dan berjuang bersama Nabi. Perang pertama yang dia sertai Nabi, perang Hunain. Masa lepas pada Fathu Mekah, perang Hunain. Habis perang Hunain itu, kita umat Islam akhirnya menang, berjaya, harta dikumpulkan. Wahsy dia gagahkan diri dah jumpa Nabi, menghadap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi kenal, Nabi tanya, "Awak Wahsy?" Dia kata, "Saya." "Awaklah yang bunuh Hamzah?" "Saya." Dia mengakui, tak ada nak kata apa dah. Tapi ucapan Nabi selepas tu yang melekat pada diri saya teringat, boleh kait di sini. Nabi kata, "Fahal an tastati'a an tughayyiba wajhaka anni." Ni pertama kali saya baca hadis ni, jumpa hadis ni. Ya Allah, sangat relatable dengan saya, sangat boleh berkait dengan diri saya untuk satu kes tertentu. Nabi kata apa? "Wahsy, boleh tak
awak tak tunjuk muka awak kat saya lagi. Kata Cikam tu. Boleh tak awak jangan tunjuk muka awak kat saya lagi. Itu kata Nabi kepada Wahsy. Adakah Nabi marah sangat ke Wahsy ni? Kita tengok, bukan. Nabi bukan marah ke Wahsy. Nabi nak marah, Nabi akan marah kepada tuan Wahsy yang bagi offer tu, kan. Sebaliknya tuan tu pula dia masuk Islam, kemudian Nabi bagi dia harta yang sangat banyak lepas Perang Hunain, 100 ekor unta. Ni sebagai golongan muallaf, golongan ketua-ketua pemimpin yang nak dijinakkan hati dia. Nabi tak maafkan dia orang Islam dah ni. Wahsy lagi patut Nabi maafkan, Nabi seorang pemaaf. Tapi kenapa di sini pada situasi Nabi kata macam tu? Boleh tak awak jangan tunjuk muka awak kat saya lagi? Ini dikupas, dicerakin oleh ulama melihat sudut ini bagaimana yang kita boleh pelajari akhlak Nabi di sini. Nak kata Nabi sebagai manusia, kan, melihat muka Wahsy itu terkenang peristiwa dahsyat yang berlaku, bagaimana keadaan Hamzah dirobek dia punya ni, bermula dengan Wahsy yang bunuh. Jadi dia mengingatkan benda-benda yang negatif yang akan mengganggu emosi keadaan Nabi SAW. Jadi Nabi tak nak, orang kata tak nak berulang, tak nak ingat benda macam tu. Bukan Nabi tak maaf, bahkan Wahsy kemudian menjadi orang Islam yang sangat baik, yang diqadha baik dengan bunuh Musailimah. Kemudian nanti dia datang semangat yang baru. Tapi kata-kata Nabi tadi, ini saya mendapat pengajaran saya peribadi lah. Saya kata sangat berkaitan dengan saya itu sebab kita dalam kehidupan ini teruji hal yang seumpama, cuma beza dari segi berat dan tak beratlah tarhab dia. Ada orang khianat kat kita, orang buat dajal kat kita, buat gini kita. Dia orang baik, bahkan lebih baik daripada kita pun. Kita tak serajin solat dengan dia, kita pun tak sebaik dia. Tetapi ada kes je manusia juga, dia buat zalim kat kita. Nah, kita maaf lah, mari masuk raya ni cakap dia okey, kosong-kosong kita maafkanlah. Tetapi luka tu dia dah lekat, dah ada, orang kata dah berparut, tetap diingati lah. Kosong-kosong tu cakap mulut je kot, kan. Kalau dilukai yang dalam tu. Lah cakap kita maaf, mana kata kita maaf, kita tidak menuntut, tapi untuk nak hubungan tu baik semula, untuk kita nak macam kita sembang dia tu pun tak ada masalah, tu mustahil lah. Itu maksud kata diraikan, diiktiraf perasaan orang yang terluka itu. Ya, sebagai Nabi SAW terluka dah perasaan tu, Nabi maaf Wahsy, wajib bawa Islam baik. Nabi tak kata apa, tak hukum Wahsy, tak. Tapi Nabi tak nak jumpa Wahsy. Nabi tak nak tengok muka sebab tak nak terganggu emosi, tak nak terkenang peristiwa yang buruk itu. Jadi saya ingat ini yang kisah yang boleh orang kata paling dekat lah untuk nak kait dengan situasi caller tadi. Dia sedang meluahkan perasaan yang itu, dia terluka dengan mak dia. Jadi apa boleh kita banding dengan keadaan Nabi begitu. Saya nak tanya Ustaz, bila saya pun Ustaz teringatkan, saya pernah mendengar lah hadis ni juga, kan. Tapi first time yang kita relatekan kepada isu yang semasa, yang isu hari ni, kan. Pertama sekali kalau kita mendengar Nabi SAW tu berkata kita tu, saya pun sangat-sangat deep lah, kan, kata-kata dia, kan. Tapi saya persoalan, tak tahulah ada hadis ke tidak, Nabi SAW dia pernah berapa lama dia tak nak tengok muka Wahsy tu, ataupun mungkin untuk satu waktu terhad saja, ataupun sampai Nabi SAW wafat. Dia sambungan kepada hadis tu dicerita oleh Wahsy sendiri. Sambungan dia lepas pada tu Nabi tak jumpa Wahsy dah. Wahsy tak jumpa Nabi dah. Sebab Nabi tak jumpa dah. Tapi tengok bagaimana satu ketelanjuran yang lalu itu menjadi pemangkin kepada satu ibadah ataupun kebaikan masa depan. Wahsy kata apa? Sebab tu Perang Hunain tahun ke apa lepas Mekah 8 ke 7 8 Hijrah. Kemudian Nabi wafat, kan. Lepas Nabi wafat berlakunya reddah, orang kata murtad besar-besaran, munculnya nabi palsu, kan. Dan antara tokoh nabi palsu yang muncul adalah Musailimah Al-Kadzab, yang mengaku dia nabi yang banyak membuat kerosakan, perpecahan dalam dunia semenanjung Arab. Datang dari situ Wahsy datang semangat, datang satu ketetapan, ini peluang aku nak tebus kesalahan atau ketelanjuran aku dulu. Dan dia buat dia bunuh Musailimah.
Lalu dia kata qataltu bihirbati hadha, dengan tombak aku ini aku telah bunuh orang terbaik dan orang terburuk. Dia qadha balik seolah itu sudut Wahsy, bagaimana ketelanjuran, kesilapan lalu itu menjadi motivasi dia untuk buat kebaikan masa depan. Nah, itu sudut tu. Jadi jawab soalan Zaf tanya tadi, ada tempoh ke tidak, saya berdasarkan hadis itu tak. Wahsy memang tak tunjuk muka kepada Nabi lah. Selepas pada itu menghormati keadaan Nabi. Andai kata Nabi tunjuk muka, Wahsy tunjuk muka kepada Wahsy, barangkali mungkin tidaklah Nabi itu. Ini satu kes, ada kes-kes lain Nabi tak nak jumpa orang pun. Tapi lembut. Saya mungkin sekarang ni mungkin kita saya nak bertanya lah kan. Saya nak kata main jadi devil advocate sikit lah kan. Macam tu walaupun syaitan semua dikurung bulan puasa ni tapi kita ada role ni lah. So orang kata okey itu Wahsy sebab dia bukannya darah daging ataupun keluarga. Jadi saya tak suka awak, saya boleh potong kan. Di mana kalau kita darah keluarga kita tak boleh potong, dan ini ibu kan. Mungkin tak tahu ustaz boleh nak ulas ke, ada hadis ke macam mana nak samakan ataupun kita nak dalam situasi dia dengan mak dia kan. Adakah waktu mungkin sementara waktu dia boleh mengambil masa dia nak maafkan mak dia, dan dia memang kena orang kata itu apa pun ibu dia kan. Macam mana ustaz? Betul lah. Saya cakap awal tadi, situasi mungkin tak sama iaitu mak yang dia orang luar kan. Tapi perasaan tu sama, perasaan orang yang dianiaya tu sama. Nabi begitu, yang saudara kita yang caller tu begitu kan. Macam Zaf cakap awal tadi, ketika itu respon awal kita tu apa kan. Kita maktiraf, validate perasaan dia, itu dah betul validate. Tapi adakah kita berhenti sekadar di situ? Kita kena usaha ke arah kalau barulah datang nasihat daripada yang kita DJ tu dia maafkan apa, itu ke arah itu sebenarnya kemuncaknya. Tapi mungkin tak sampai masa sekarang untuk tersebut kan. Itu dia. Jadi Zaf tanya tadi ada tak kes lain, itu antara saya teringat kes lain yang lain pula. Kita untuk kata caller tadilah, okey, adakah kita dengan setelah kita akui perasaan dia, rupanya maknanya tak payah tengoklah rupa mak aku sampai bila-bila. Tidak begitu. Itu kita raikan perasaan itu, tak boleh tengok, tapi ambil masa kita katakan. Tapi at the end kemuncak dia, ini peluang awak untuk nak dapat pahala lebih baik apa semua, tetap kena hubung dengan mak. Sebab ada kes. Sebab saya boleh ingat macam Ustaz kata tadi dalam hadis itu Nabi bermaafkan Wahsy. Secara umum maafkan. Secara umum maafkan. Tapi pada masa sama dia kata saya tak boleh lihat. Tak nak jumpa. Tak nak jumpa. Macam kita dengan kawan-kawan lah, ada orang yang kita kenal, kita maafkan dia. Maaf maksudnya apa? Maaf kita tidak menuntut kesalahan dia, tak dah ni. Kita maafkan dia. Tapi untuk berhubungan semula taklah. Untuk nak jumpa tak. Itu dan ini satu ruang yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ada orang kita boleh maafkan, kita maaf, tapi untuk nak jumpa dengan kau balik taklah. Itu benda tu kita tidak akui. Tapi kembali kepada kes situasi yang kita jadi isu semasa ini, tetap kalau kita nasihatkan, dan ini mungkin sampai peluang yang dia mungkin ambil masa untuk dia ada peluang kembali berhubung semula dengan mak dia. Ini juga berlaku zaman Nabi, walaupun tidak sekritis, tidak sedahsyat situasi beliau, iaitu kisah Asma kan. Asma binti Abu Bakar, kakak Sayyidatina Aisyah, kira kakak ipar Nabi lah kan. Yang juga hadis Bukhari, yang ditanya Nabi, mak saya datang nak sambung hubungan saya dengan balik ini, adakah saya patut berhubung dengan dia? Masa itu dia masih kafir. Mak dia kata sili, sambung hubungan mak awak. Semudah itu, makna tu peringkat dia. Kalau kita menggali lebih dalam situasinya bagaimana kan. Asma duduk dengan ayah dia. Lepas pada bercerai dengan Umar di Mekah lagi, Asma duduk dengan ayah dia. Dan sampailah masuk Islam, sampailah berhijrah ke Madinah. Lepas tu baru mak dia datang. Mak dia sendiri yang buat kata-kata langkah mula, inisiatif untuk menjejak kasih, untuk nak baik dengan dia. Mak dia bagi hadiah, dari mak dia bawa hadiah. Asma teragak-agak masa tu. Seolah-olah dia tidak ada kaitan hubungan sangat atau perasaan sangat dengan mak dia. Memang realiti Arab ketika itu pun, dia anak ni kalau bercerai dia ikut ayah, dia jadi hak ayah, dia duduk dalam kabilah ayah.
Itu yang Islam bawa revolusi dalam ini. Sebenarnya sekarang pun sepatutnya macam tu. Sekarang ni Sepatutnya lah. Tapi bagaimana Islam memahami, kan kita tengok dalam kes dalam hadis hadanah kan, seorang perempuan datang, Rasulullah kata riba inilah, ni perut inilah tempat simpanan anak ni, dada inilah minuman dia, inilah sebagainya. Tiba-tiba ayah dia tinggalkan aku, dan ayah dia nak ambil wanazak, nak rebut aku daripada dia. Nabi raikan. Memang ketika itu sudah makruf. Adat Arab ketika itu makruf. Berlaku perceraian, anak dia akan ikut ayah, dia akan ikut kabilah si ayah. Tapi Nabi raikan. Itulah ada hak hadanah sampai hari ini diterapkan. Kalau anak tu tidak sampai tahap akil balik lagi apa semua, dia diberi kepada anak dia. Ya, kembali kepada tadi kes Asma tadi begitu. Maknanya Sayyidina Abu Bakar Umar dia bercerai dengan isteri dia, dia dah ikut ayah dia tak ada hubungan dengan mak ada apa semua. Sampailah hujung nanti mak nak jumpa balik, dia agak-agak, patut tu jumpa aku, mak aku masih kafir dan sebagainya. Tanya Nabi, dia kata sambung hubungan dengan dia. Jadi kait dengan kes masa hari ini atau isu semasa hari ini, boleh begitulah ke depan nanti kita pun doakan masing-masing di sekitar sahabat caller kita itu, dia nasihat ke arah itulah. Masa dan ni rasanya kita nak masuk 10 malam terakhir ni lah waktu yang paling terbaik untuk nak meminta kemaafan daripada Allah, nak meminta maaf orang lain. Kan? Ya. Cukup kot kita isu apa. Kita break dulu. Kita break dulu Assalamualaikum. Kembali semula ke segmen terakhir podcast Borak-Borak Rumah Tangga. Hari ataupun pertemuan kali ini sempena 10 malam terakhir itu asalnya. Kita bincang awal tadi tentang isu semasa, panjanglah pula. Tapi bagi saya secara peribadi banyak perkara pengajaran saya boleh ambil daripada Zaf, dari sudut macam mana nak mengendalikan aduan ataupun orang datang mengadu hal masalah peribadi keluarga mereka. Penting supaya kita tidak tersalah langkah. Baik. Jadi sekarang ni kita ambil peluang untuk segmen terakhir ni, kita sentuh tentang 10 malam terakhir ni. Sebut pada 10 malam terakhir ni, di situlah ada Lailatul Qadar, yang mana kita digalakkan untuk membanyakkan doa dan sebagainya. Zaf, dari segi pengalaman Zaf dan Mai Sakinah, Zaf sebut tadi semua terakhir ni nak handle isu rumah tangga, ada tak ataupun apa tips ataupun cadangan ataupun tunjuk ajar yang diberikan kepada pasangan sempena nak mengambil kesempatan 10 malam terakhir ini dari sudut doa ataupun sebagainya? Okay. Kan masa permulaan podcast saya cakap saya memang tertarik dengan Go Hijri First punya kempen kan, menggunakan kalender Hijri. Jadi boleh juga ini saya amalkan secara peribadi dan secara bisnes. Tetapi saya juga menganjurkan untuk sesiapa di luar sana mengamalkan juga dalam isu rumah tangga dan perkahwinan. Buatlah satu goal ataupun satu target kan, inspirasi. Ramadan ni kita sekarang ni rumah tangga mungkin tak berapa cantik ataupun tidak bahagia. Tapi ada satu inspirasi untuk rumah Ramadan yang akan datang. Saya nak mencorak rumah tangga saya macam mana. Jadi ini yang mungkin perlu dipertimbangkan ataupun perlu fokus. Dan dalam 10 malam terakhir ni saya selalu suruh kepada, mungkin juga boleh learning point kita boleh berkongsi kepada pendengar di luar, sebab ini yang perkara yang kita buat di dalam Mai Sakinah, untuk buat doa list. Doa list, senarai doa. Doa list. Sebab doa list yang terbaik, memang Allah tahu kan apa dalam hati kita, apa yang tersimpan dalam hati, apa yang kita nak minta. Tapi kalau doa list tu kalau lagi jelas, lagi bagus. Kan? Dan memang kalau Google doa list memang macam-macam keluarlah. Doa yang peribadi semua kan. Tapi saya nak menganjurkan buat doa list untuk mungkin pasangan-pasangan kat luar sana yang mungkin mengalami isu rumah tangga, right? So doa list ni sebenarnya
anda kena memikirkan 9 perkara tentang rumah tangga. 9 perkara tentang senaraikan 9 perkara lah. Ada orang kata saya nak rumah, bila ramai dalam My Sakinah saya tanya kepada klien-klien ataupun orang yang datang bertanya kepada My Sakinah. Dia kata saya nak rumah tangga yang lebih bahagia. Kata saya tanya, what does that mean? Apa bermaksud macam mana? Bahagia tu macam mana? Nak bahagia je lah. Kan. So sukar. Kalau kita tak boleh nak menggambarkan, kita tak boleh nak buat planning kan. Okay. Jadi saya buat list ni. Okay, list ni. Inilah kita punya model untuk rumah tangga kan. Pertama sekali adalah kita panggil akhirat dan jannah. Akhirat dan jannah. Okay. Macam mana? Seorang kata saya nak suami saya lebih menjadi imam, ataupun kita mungkin nak solat awal, ataupun kita nak belajar Arab, kita nak belajar pasal agama. Benda tu yang nak diperincikan. Sebab kadang-kadang kalau ada kes di mana mungkin dalam rumah tu tak ada solat berjemaah, menjadi itu benda yang menyedihkan. Kadang-kadang ada pasangan yang saya tunggu nak solat jemaah dengan saya punya pasangan. So, nak berimamkan dia ke, ataupun nak belajar bersama-sama ke. Kan? So kena buat saya dalam masa 12 bulan saya nak rumah tangga saya macam ni. Tulis. Okay. Kedua adalah misi atau hala tuju di dunia ni. Rumah tangga kita sebenarnya apa kita punya hala tuju, apa kita punya impian, kan? Apa vision untuk rumah tangga. Sebab kalau di sebuah syarikat ada vision je kan, rumah tangga ni vision. Tetapi kalau di company, di syarikat ada rumah tangga vision. Tapi kadang-kadang di rumah ni tak ada. For example, katakan vision kita dalam 10 tahun ni kita akan bersara, kita akan kita akan satu rumah di janda baik, kita akan live off grid ni lah. So ada dia punya hala tuju. Kan. Jadi untuk Ramadan yang akan datang, kita nak berapa dekat kita kepada kita punya vision dalam masa 10 tahun. Ataupun vision tu mungkin semudah akan jadi kita akan celebrate kita punya ulang tahun perkahwinan ke-5. Saya nak pergi Istanbul. Saya nak pergi bercuti kat Istanbul kan. Nak ke Turki. Mungkin semudah itu. Ni macam perancangan yang pasangan tak ada masalah pun, bahagia pun, ni je lah juga dia punya proses sepatutnya kan. Sebab kalau tak ada macam ni, jadi dia akan jadi rutin harian. Macam apa sebab kita nak. Cuba mungkin beza sangat dari sudut kalau pasangan yang tidak ada masalah, dia boleh benda yang kata tu pun perkara yang nak didoakan ni boleh bincang sama-sama kan. Tapi bagi pasangan yang teruji, dia seorang-seorang dia lah kot. Dia seorang-seorang buat dulu. Dia seorang-seorang buat dulu. Sebab kalau you tak tahu apa you nak, macam you nak bagi tahu orang lain you nak apa? Fair enough. Kan? You nak kena tahu. Ketiga adalah saya panggil well-being ataupun kesejahteraan. Kesejahteraan dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Kan? Ini mungkin kalau nak bagi example yang mudah, me time. Me time kan. Sebagai pasangan me time. Mungkin saya nak ada masa pergi gym, saya mungkin nak masa mungkin 2-3 kali seminggu nak meluahkan perasaan kepada saya punya pasangan. Mungkin kita boleh berbincang kan. So jadi kita kena dari segi pasangan ada kita punya kesejahteraan, well-being. Sebab kalau anda tahu nak jaga anda punya well-being, kita menjadi seorang yang lebih positif, lebih centered. Jadi kita nak sayang orang pun senang, orang nak bercakap kita pun sedap. Macam tu kan. Secara automatik lah. Me time. Ini untuk pasangan ya. Ini pasangan. Yang keempat adalah seks dan intimacy. Ada juga ya? Ya. Ini memang perkara yang orang kata sangat-sangat tabu lah. Tabu nak bercakap. Tapi adalah antara dua punca utama orang bercerai. Betul. Zaf, saya baru tengok kebetulan saya buat asam garam 4 kan. Isu yang saya dapat hadis yang saya jumpa tu juga berkaitan dengan hal ini. Elok saya ambil maklumat tu. Memang berkaitan dengan intimacy. Dia menjadi faktor perceraian zaman Nabi berlaku pada satu pasangan sahabat Nabi. Menarik sangat. Allah. Baik, teruskan Zaf. Dia kata seks, mungkin saya bagi sebagai contoh kata lelaki ni dia macam microwave. Dia nak on kejap dia panas, pum. Kita letak masa kita start dia dah boleh panas. Perempuan ni dia macam slow cooker. Okey. Kita kena tunggu mungkin berjam-jam untuk dia nak
panas. Okey. Dia nak masak kan. Menarik tu. Lelaki Antara macam microwave. ada perbezaan. Nanti buat ni satu quotation. Lelaki seperti microwave, perempuan seperti slow cooker. Dia punya isu adalah bila satu pasangan nakkan seks dan intimacy lebih daripada pasangan lain. Ini menjadi isu dia. Biasanya lelaki nak segera kan. Tak juga Tak sekarang. juga, Sekarang ni banyak juga isu kita dah lihat di Rumah Sakinah di mana para isteri yang isu tidak mendapat seks yang secukupnya. Hadis yang saya tu memang tu jugalah. Oh ya? Perempuan. Tak apa. Next episode ni. Menarik sangat. Jangan lupa Ustaz, next episode. Okey, itu yang keempat lah. Jadi yang seterusnya yang seterusnya adalah kerjaya dan kewangan. Work and money. Sebab sekarang kedua-dua pasangan bekerja, bab duit kan. So kena ada satu pasangan, mungkin kata saya nak yang pasangan saya mungkin isteri meminta doa untuk suami dia bertanggungjawab kan, memberi nafkah lebih sikit ke, ataupun si suami kata saya nak berkejaya, saya nak memberi nafkah lebih kepada isteri ke, saya nak bertanggungjawab ke kan. Jadi ini yang antara doa-doa yang ataupun apa yang anda nak dalam rumah tangga kan, apa impian anda lah. Okey. Dan ini yang keenam ni keenam adalah keibubapaan dan keluarga. Parenting. Ramai pasangan sebenarnya dia tidak peka tentang isu parenting ni ataupun konflik yang boleh terdapat daripada parenting. Nak membesarkan anak. Adalah mungkin bapa dan mak dia berbeza pendapat cara nak membesarkan anak. Tak ada komunikasi awal dah memang. Dia bukan pasal komunikasi. Ya. Dia sebab macam kalau saya nak samakan dengan kes kita, isu yang kita bawa kan daripada caller tu. So caller tu cara dia dibesarkan akan memberi kesan kepada cara dia nak membesarkan anak dia. Dan dia punya kepercayaan tu akan sangat-sangat kuat. Sebab saya apa yang dia lalui masa dia 13 tahun dan dia membesarkan adik-adik dia akan memberi impak kepada cara dia kalau dia ada anak, cara dia nak membesarkan anak dia, dan dia akan sangat tegas ataupun sangat berpegang kepada prinsip dia. Inilah cara nak besarkan anak dia. Dia akan menjadi konflik kalau dia ada suami yang bertentangan tentang cara nak besarkan anak. Okey, faham. Mungkin suami, sebagai contoh, mungkin suami datang daripada rumah tangga yang biasa, daripada rumah keluarga yang biasa, yang loving, jadi dia mungkin lebih open, terbiar, tak apa kan. Jadi yang ini mungkin dia akan dia kena jaga anak dia ada cara-cara dia sendiri. Jadi mungkin jadi konflik. Ya, latar belakang keluarga pasangan datang berbeza, betul. Dan di sini pun antara keluarga ialah bila anak-anak tu dan juga keluarga mertua sekali, bagaimana nak mengurus. Jadi mungkin dari segi sini mungkin pasangan mungkin nak berbuat doa, saya nak baikkan saya punya perhubungan dengan anak-anak dan baikkan perhubungan. Saya nak mungkin menjadi ibu atau bapa yang lebih peka pada pembangunan anak, dan saya nak membaikkan saya punya perhubungan dengan saya punya mertua. Okey, spesifik lah. Okey. Ketujuh, baru saya masuk komunikasi. Kenapa saya letak komunikasi nombor 7? Kenapa saya tak letak komunikasi yang nombor 1? Ya, sepatutnya nombor 1 lah biasanya. Biasa orang beranggapan komunikasi nombor 1. Sebenarnya kalau tidak ada perkara-perkara yang di atas tu, tak ada apa nak communicate. Okey. Wow. Jadi bila ada banyak perkara tu dah disusun kan, kita punya anggapan, kita punya persepsi kepada pasangan pun dah menjadi lebih positif, baru boleh masuk komunikasi. Dan kat sini komunikasi pun cara kita nak mengatasi konflik. Macam mana, apa cara, mungkin saya nak belajar cara-cara untuk nak komunikasi, cara nak mengatasi konflik dan sebagainya lah kan. Ke-8 adalah pengurusan kerja rumah. Nak bersama ke, siapa yang akan tanggungjawab kan. Yang boleh bawa gaduh ni suami tak bantu kerja rumah. Mungkin ada doa kan. Okey, apakah cara-cara dia? Okay. Allah bagilah suami aku pandai lipat kain. Kat sini kan. Jadi dia dekat sini yang terakhirnya, yang mungkin banyak juga pasangan yang terlupa, saya dinamakan sini sebenarnya adalah fun and adventure. Tak tahulah kalau saya nak terjemah dalam bahasa Melayu jadi hobi dan aktiviti ke, Ustaz?
fun dan adventure. Keseronokan dan cabaran. Cabaran. Hobi dan kebersamaan boleh. Hobi dan kebersamaan kan. Biasa film maknanya aktiviti luar. Kadang pasangan bila ada anak banyak ni kan, dia jadi Bercuti. macam jadi macam tugas lah. Dia lupa nak have fun. Masa dia mungkin baru-baru berkahwin ke, dia masih berdua, jadi dia selalu ada aktiviti bersama. Dia have fun together kan, jangan dia lupa. Dan ini sebenarnya bila saya tanya, bila kita nak bertanya kan, bagaimana nak ada rumah tangga bahagia? Bahagia itu bermaksud apa? Bila ada benda ni yang lebih detail, jadi lebih jelas. Bila perkara ni yang memperincikan, yang menampakkan lagi maksud bahagiaan yang kita nak tu ya. Betul. Saya kena senarai nanti dalam show note. Kita suruh kita punya editor nanti senaraikan dalam list kita ni, dalam kita punya description nanti insya-Allah kita buatlah. Okey. Jadi sebab dia dari segi psikologi, kalau kita nak outcome yang berbeza, kita kena ada tingkah laku yang berbeza. Kalau betul nak menukar hala tuju, kan? Jadi kita tak boleh buat perkara yang sama. Tapi sebelum kita nak ada tindakan yang berbeza, kita sebenarnya kita kena ada mindset dan self belief yang berbeza. Betul. Dan ini yang saya nak sarankan untuk menggunakan 10 malam terakhir ni, berdoa ke Allah untuk nak menukarkan mindset dan self belief anda sebagai seorang pasangan dalam rumah tangga ni. Ya. Ini yang kita sarankan. Kan? Doa Allah, okey Allah, ini apa yang saya nak. Saya dah fikirkan rumah tangga bahagia saya nak, kan? Doakan, bagilah saya jadi pasangan yang boleh ada behavior, ada kefahaman, kepakaran untuk nak membangunkan rumah tangga yang bahagia macam ni. Dan kalau pasangan tanya, awak nak apa sebenarnya? Saya boleh list. Ni yang saya nak, ni kan. So clear. Jadi Ustaz, macam mana? Kalau malam, orang kata 10 malam terakhir ni, kita nak mengejar, dikatakan 10 malam terakhir ni mengejar Lailatul Qadar ni, dia boleh menukar kita punya, adalah doa kita boleh mengubah hala tuju kadar kita lah, kan. Itu yang dikatakan betul atau tidak, dan bagaimana kita nak mengejar 10 malam terakhir ni adalah, adakah ia semata-mata malam ganjil ataupun malam ke-27 saja. Doa boleh mengubah takdir, doa itu ibadah, kan. Saya duduk tengah proses minda saya ni. Saya duduk ingat kita bersiaran atau berpodcast selama beberapa siri, masih lagi saya melihat Mas Kinah, itu penekanan dia kepada untuk pasangan ni. Penyelesaian isu tu bermula dengan mengubah dalam diri sendiri dulu, kan. Macam pasangan yang bermasalah, yang secara umum datang seorang-seorang dulu, mungkin isteri dulu, mungkin suami dulu yang nak berubah. Lalu pihak Mas Sakinah cadang untuk buat senarai doa, kan. Tu masih fikir mana isu perubahan dalam diri dulu, diri sendiri dulu, buat dulu apa, kena ada matlamat dan sebagainya. Jadi kalau melihat dari sudut itu, kita orang kata menilik, menyelak Al-Quran dan hadis, apa yang boleh kita affirm, boleh menguatkan hal ini, ialah kembali kepada doa jugalah. Doa itu sebagai terapi, doa sebagai luahan. Dan masuk 10 malam terakhir ini, kita cerita tentang nak mengejar Lailatul Qadar dan sebagainya, itu perbincangan biasa, kan. Dalam hal rumah tangga yang bermasalah ini, bagi saya, ya, kita ambil peluang ini untuk tadi kita doa, cuma bagaimana kita nak, bukan memastikan, tapi kita nak usaha, nak extra effort supaya doa kita ni Allah dengar, doa ni betul sampai kepada Allah SWT. Mungkin kita perasan. Jadi kat sini secara umum nasihat saya ialah tentang kita kena mula kaji balik ada berdoa itu yang Nabi pernah tegur. Ada orang berdoa, ya Rab, ya Rab, mana bersungguh dia berdoa, tapi makan ada haram, pakaian ada haram, ada benda yang menghalang. Yang tu dulu kita kena tengok, tak lepas lagi kita nak hurai. Ada kata yang tu settle lah, tidak ada halangan berdoa. Kita berdoa kat sinilah kesungguhan, iaitu doa ni antara tempat yang ataupun masa yang mustajab doa disebut inda riqatil qalb, ketika sayu hati.
Nah, sayur hati ni tak kira masa. Ada orang tak hujan. Ada mungkin 10 malam terakhir itu dia nak mencari Lailatul Qadar, melihat pula isu rumah tangga yang dia hadapi, dia mari rasa sayu, rasa sedih, rasa time tu antara waktu yang mustajab doa. Dia berdoa bersungguh taala, ya Allah saya nak kehidupan yang bahagia senarai tadi kan, sembilan nak begini dengan bersungguh-sungguhnya. Lalu mungkin atas itu Allah SWT nak makbulkan kita masuk kepada Ramadan yang tahun depan rancangan dia tu. Masuk Ramadan depan, Allah bagi sinar harapan sedikit sebanyak. Jadi saya nak sebutnya kita beri tumpuan kepada doa itu. Sebab Nabi pun sebut dalam riwayat Tirmizi, ud'uallah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kau pada Allah Taala dalam keadaan kau yakin bahawa Allah akan kabulkan doamu. Kemudian Nabi sebut sesungguhnya Allah tidak terima doa hati yang hati yang ghafil hati yang lalai. Minta doa, hafal skrip ataupun teks doa tu, tapi permintaan tu kita dari hati tak ada. Jadi ini menyokong apa yang strategi ataupun cara yang Mahir Sakinah buat, perincikan perincikan apa kebaikan kita nak tu. Maknanya kalau kita boleh perinci dan kita boleh luahkan masa doa kita berdoa itu bermakna hati kita tidak ghafil, hati kita tidak leka masa itu. Kita betul-betul minta Allah Taala, aku nak begini. Jadi kita ingat yang tu, kita gandakan dengan strategi yang Mas Sakinah buat, insya-Allah boleh jadi luar biasa 10 malam terakhir Ramadan kali ini, insya-Allah, khususnya bagi pasangan yang teruji lah. Allah. Zaf, menarik Zaf perbincangan kali ini. Saya nak tambah sikit lah. Saya mungkin sebab saya rasa baru-baru ni kan mendapatkan banyak kes-kes yang dah hampir-hampir terlewat dah. Allah. Di mana pasangan mengambil tindakan untuk meminta bantuan dari luar kan. Ada yang dah bercerai baru nak ambil tindakan. Memang secara amnya memang lebih sukar kan. Jadi saya orang tanya, Zah macam mana nak dapatkan bantuan ni kan. Jadi saya nak kongsikan sikit lah di Mahir Sakinah. Kalau boleh ambillah bantuan tu secepat mungkin. Kan? Kita jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur. Mencegah lagi baik daripada mengubati. Sebab kami di Mahir Sakinah ni memang kita dah buat program-program khas kan. Dia bergantung dan berasaskan kepada isu rumah tangga tu kat mana. Kita ada program khas untuk rumah tangga yang mungkin baru dalam fasa dingin, tak gembira. Ada pasangan yang mungkin menyimpan rasa tak gembira dia dalam hati. Tak ada orang tahu kan, tapi dia sebenarnya nak meletup. Kita ada satu lagi program yang kita khas untuk pasangan yang dalam isu kritikal, di mana perceraian tu dah memang nyata ataupun perceraian yang sedang berjalan di mahkamah. Mungkin pasangan tu dah berasingan. Kita panggil SOS lah, kita punya marriage SOS ni kan. Nak selamatkan balik kan. Ataupun yang SOS tu pun masuk waktu iddah, kita kata okey, anda ada 90 hari lagi untuk nak selamatkan rumah tangga. Pakailah waktu iddah tu dengan sebaik-baiknya. Menarik. Kita pun ada satu lagi program yang memang khas untuk pasangan yang ada isu pihak ketiga. Sama ada itu kes curang ataupun kes di mana selalunya suami lah, dia mungkin ada pihak ketiga dan nak kahwin berpoligami dan berpoligami secara senyap ataupun berhasrat nak berpoligami kan, macam tu. Menarik. Satu lagi program yang kita akan adakan sekarang ni masih dalam development adalah program di mana apabila perceraian itu yang jalan yang terbaik. Ini membantu orang yang melalui perceraian untuk dia nak healing balik. Dia nak lepas tu dia nak grow, dia nak move on balik supaya dia boleh ada orang kata future kan, masa depan yang cerah, dan bila dia jumpa pasangan baru, dia pun mungkin perhubungan dia, perkahwinan dia lebih bahagia daripada yang sebelum ni. Di tengah develop, tengah dikembangkan. Tengah dikembangkan. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah telah menceritakan tentang talak dengan secara teliti. Banyak ayat-ayat, kita pun ada satu surah talak kan, talak lah. Tetapi Allah
menceritakan untuk nak mengadakan satu rumah tangga bahagia secara general. Dia tak berapa teliti seperti nak talak sebenarnya. Jadi ini yang kita nak menceritakan lah. Dari segi kita punya program kan. Baik. 3 program My Sakinah. Ada 3 program. Dan sesiapa di luar di sana yang mengalami isu rumah tangga, saya sarankan jangan tunggu. Tuh, dengar tu, insyaAllah saya pun kita tak naklah ke arah semua kita doa tidaklah teruji begitu kan. Tapi andai kita teruji, Allah uji dengan hal yang seumpama itulah nasihat daripada My Sakinah. Dan Zaf sendiri saya mungkin dia tak beritahu, tapi saya rasa boleh kot maklumkan kepada orang lain kalau tidak dipotong di post. Zaf orang yang layak untuk memberi nasihat itu kerana beliau sendiri melalui ujian yang seumpama. Saya tak layak untuk saya boleh sebut pengalaman orang lain, pengalaman Nabi, pengalaman sahabat Nabi, hadis, tapi nak cerita kita kena saya tak layak sebab saya tak teruji lagi sebagaimana klien My Sakinah dan sebagaimana founder My Sakinah sendiri. Jadi nasihat Zaf tu ambil bantuan. Awal sebelum terlambat itu ada weightage dia, ada pemberat dia. Itulah saya selalu beritahu. Saya ingat satu masa nanti kena, kalau bersedia lah boleh kongsikan apa cerita dia di sebalik ni, Zaf. Panjang episod tu ni. Edisi khas. Okay, Zaf, menarik lah, Zaf. Okay. Ada apa lagi, Zaf? Tak ada. So saya rasa kita pun dah sampai kepada penghujung episod kita kali ni. Nak lama juga episod ni Allah tak tahu lah. Aduh. Tak apalah, insyaAllah boleh manfaat kepada pendengar kita. Kalau kepada pendengar yang masih mengikuti sampai kita di akhir episod ni, sangat berterima kasih. Dan insyaAllah kami berharap episod ni memberi banyak manfaat kepada anda. Sama juga kita dah dapat beberapa soalan daripada komen-komen. Jadi sila memberi komen ataupun bertanya soalan kepada pihak kami. Anda boleh berkomen di ruang komen di YouTube, dan jangan lupa subscribe dan like kita punya My Sakinah page. Jadi dalam episod yang akan datang, episod yang terakhir, episod kelima Ramadan khas, kita akan mengupas tentang membantu pasangan-pasangan yang akan beraya dalam krisis. Boleh bayar tu isu dia. Kan? Itu juga tu, berat juga tu. Jadi raya sebenarnya untuk ustaz orang yang rumah tangga bahagia ni, orang kata satu perayaan yang sangat bahagia, menyeronokkan, meriah kan. Tapi untuk pasangan yang krisis ni adalah satu benda yang stressful kan. Boleh ada depression juga masuk raya ni. Okey. Jadi dari sini saja, kita insya-Allah berjumpa di episod yang akan datang. Jaga cinta, jaga iman. Assalamualaikum.